Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyazhirahu 'alad din kullih faj'alahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Waja'ala fihi uswatan hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa fajjara lahum yanabi ar-rahmati war ridwani tafjira. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana atas izin dan limpah kurnia serta belas ihsannya kepada kita semua, dapat kita insya-Allah di petang yang berbahagia ini untuk kita menyambung semula sesi perkongsian audiobook bacaan isi kandungan kitab Al-Muyassaru fi Ilmi Mustalahil Hadis, iaitu pengenalan ilmu mustalah al-hadis, hasil karangan Al-Fadil Syekh Syed Abdul Majid Ghari Hafizahullah, bagi sesi perkongsian audiobook yang kedua, insya-Allah. Sedikit mengenai kitab ini, yang mana secara agak detailnya telah pun kita kongsikan berkenaan dengan muqaddimah kitab ini di dalam sesi pertama dahulu. Kitab ini adalah hasil karangan Syed Abdul Majid Ghari, manakala terjemahannya pula adalah oleh Dr. Zulhilmi bin Muhammad Nur dan Muhammad Hazim bin Husain. Terbitan Darul Syakir Enterprise, Sendirian Berhad. Semoga perkongsian ini sedikit sebanyak akan dapat menambahkan pengetahuan kita berhubung kait dengan ilmu mustalah al-hadis, yang mana ia merupakan salah satu ilmu penting bagi kita umat Islam untuk kita mengetahuinya dan seelok-eloknya untuk kita mendalaminya untuk manfaat kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Pengenalan ilmu mustalah al-hadis. Untuk makluman, kitab yang sedang kita ikuti perkongsian bacaan isi kandungannya ini adalah versi PDF daripada edisi ke-6 tahun 2017.
terbitan Darul Syakir Enterprise Sendirian Berhad. Dan dicetak oleh Aneka Print and Packaging Sendirian Berhad. Ini adalah sesi perkongsian audiobook kitab Al-Muyassaru fi Ilmi Mustalahil Hadis, iaitu pengenalan ilmu mustalah al-hadis oleh Syed Abdul Majid Ghori dan terjemahannya oleh Muhammad Hazim bin Hussein dan Dr. Zulhilmi bin Muhammad Nur untuk sesi perkongsian audiobook yang kedua. Semoga bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Semakan teks-teks terjemahan oleh Ustaz Muhammad Norzi bin Nasir, pensyarah Jabatan Al-Quran dan As-Sunnah, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS. Dan Ustaz Muhammad Khafiz bin Sorani, pensyarah Jabatan Al-Quran dan As-Sunnah, Akademi Islam, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS. Penilai Ustaz Abdul Hamid bin Hashim, pakar rujuk bidang hadis dan pengetua Madrasah Miftahul Ulum, Seri Petaling, Kuala Lumpur. Dan penilai kedua pula adalah Dr. Faisal bin Ahmad Shah, pensyarah Jabatan Al-Quran dan Al-Hadis, Universiti Malaya, UM. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan sebesar-besar rahmat dan ganjaran dunia dan akhirat kepada penulis kitab ini dan kesemua yang terlibat dalam penghasilan buku ini, kitab ini, juga kepada kita semua para pembaca dan yang mengikuti sesi perkongsian bacaan kitab ini, insya-Allah. Di dalam sesi perkongsian yang pertama sebelum ini, alhamdulillah telah pun kita kongsikan berkenaan dengan muqaddimah ataupun pendahuluan kitab ini. Dan untuk sesi perkongsian audiobook kali kedua di petang yang berbahagia ini, insya-Allah kita antara lainnya akan menumpukan kepada fasal pertama, iaitu ilmu mustalah al-hadis, ta'rif dan sejarahnya. Dan insya-Allah akan kita kongsikan di dalam sesi perkongsian yang kedua ini bahagian pertama daripada fasal pertama, iaitu ta'rif ilmu mustalah al-hadis secara berasingan dan gabungan, meliputi subtopik berikut, iaitu pertamanya, ta'rif ilmu mustalah al-hadis secara berasingan. Kedua, ta'rif ilmu mustalah al-hadis secara gabungan. Dan ketiganya, perbezaan antara anwa' al-hadis dengan ulum al-hadis. Semoga Allah berkenan untuk mengurniakan kita kefahaman dan memberi kita kemampuan untuk mempraktikkan, mengamalkan apa yang telah kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. InsyaAllah sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kita yang kekal abadi. Fasal pertama, ilmu mustalah al-hadis, ta'rif dan sejarahnya.
Bahagian pertama, ta'rif ilmu mustalah al-hadis secara berasingan dan gabungan. Bahagian pertama di bawah fasal pertama, ta'rif ilmu mustalah al-hadis secara berasingan dan gabungan. Perbincangan mengenai ta'rif ilmu mustalah al-hadis dibahagikan kepada dua cara, iaitu secara berasingan dan secara gabungan. Kedua-duanya akan dibincangkan seperti yang berikut. Pertama, ta'rif ilmu mustalah al-hadis secara berasingan meliputi ta'rif ilmu menurut bahasa dan istilah. Kedua, ta'rif mustalah. Ketiga, ta'rif al-hadis menurut bahasa dan istilah. Dan bahagian keduanya iaitu ta'rif ilmu mustalah al-hadis secara gabungan. Dan bahagian ketiga, perbezaan antara anwa' al-hadis dan ulum al-hadis. Berikut adalah penjelasannya. Ta'rif ilmu mustalah al-hadis secara berasingan dan gabungan. Perbincangan mengenai ta'rif ilmu mustalah al-hadis dibahagikan kepada dua cara, secara berasingan dan secara gabungan. Kedua-duanya akan dibincangkan seperti yang berikut. Perbincangan pertama, ta'rif ilmu mustalah al-hadis secara berasingan. Istilah ilmu mustalah al-hadis terdiri daripada 3 kalimah, 3 perkataan. Pertamanya ilmu, keduanya mustalah, dan ketiganya hadis. Setiap perkataan ataupun kalimah akan dibincangkan secara berasingan sebagaimana berikut. Pertama, ta'rif ilmu menurut bahasa dan istilah. Ta'rif ilmu menurut bahasa dan istilah. Ilmu menurut bahasa. Jamak ataupun lafaz plural bagi perkataan ilm ialah ulum. Dari segi bahasa, ilm ataupun ulum ini bermaksud mengetahui sesuatu sebagaimana hakikatnya yang sebenar, atau mengetahui sesuatu dengan pasti, dengan yakin mengenai apa yang berlaku, bukan dengan zon, dengan sangkaan. Sebagai contoh, apabila dikatakan kepada kamu, adakah kamu mengetahui bahawa orang yang pertama mengumpulkan hadis-hadis yang sahih di kalangan muhaddisin ialah Imam Al-Bukhari? Kamu mengetahuinya dan ianya adalah suatu hakikat, maka ini ialah ilmu. Ataupun jamaknya ulum. Kerana di sini ada pengetahuan yang yakin, yang pasti, yang menepati apa yang berlaku. Hal ini dinamakan al-ilm al-yaqin, ilmu yakin. Manakala contoh zon ataupun sangkaan pula ialah kamu membaca dalam buku ilmu falak tentang kewujudan sebuah bintang yang dinamakan Jadid. Perkara ini apabila disandarkan kepada kamu, ia juga adalah ilmu ataupun ulum, tetapi ianya bersifat zanni, bersifat sangkaan, kerana ia tidak mencapai
tahap hakikat. Demikian juga dengan penggunaan perkataan ilmu merujuk kepada keupayaan yang tertanam. Demikian juga penggunaan perkataan ilmu merujuk kepada keupayaan yang tertanam dengan kuat dalam diri, di mana menerusinya kefahaman diperolehi. Begitu juga ilmu, masail dan qawaid yang disebutkan pada ilmu-ilmu tertentu. Pengertian terakhir inilah yang dimaksudkan apabila merujuk kepada sesuatu ilmu daripada ilmu-ilmu yang telah disusun. Kedua, ilmu menurut istilah. Ilmu menurut istilah. Penggunaan perkataan ilmu ataupun jamaknya ulum merujuk kepada permasalahan-permasalahan yang telah ditetapkan dengan penetapan yang khusus. Penuntut dapat membezakan setiap ilmu dengan melihat kepada topik-topik dan permasalahannya. Hal ini akan menjadi lebih jelas melalui contoh-contoh berikut. Apabila dikatakan kepada seseorang, kadar dengung, yakni runnah, ialah 2 harakat, maka dia mengetahui bahawa pernyataan ini adalah berkenaan dengan ilmu tajwid, iaitu salah satu di antara ilmu-ilmu Al-Quran. Apabila dikatakan kepada seseorang, hadis sahih ialah hadis yang bersambung sanadnya dengan riwayat naqal seseorang yang adil dan dhabit daripada perawi yang seumpamanya, bermula daripada awal sanad hinggalah ke akhirnya tanpa sebarang syuzud ataupun illah, yakni kecacatan, maka dia mengetahui bahawa pernyataan ini adalah daripada ilmu mustalah al-hadis. Apabila dikatakan kepada seseorang, matahari bersinar dengan sendirinya dan bulan membiaskan cahaya matahari, maka dia mengetahui bahawa pernyataan ini adalah sebahagian daripada ilmu astronomi. Begitu juga maklumat-maklumat lain daripada permasalahan-permasalahan ilmu yang telah ditetapkan dan dibezakan dengannya. Selanjutnya, ta'rif mustalah. Ta'rif mustalah. Mustalah ialah isim maf'ul bagi perkataan istalaha. Mustalah ialah isim maf'ul bagi perkataan istalaha. Dan kata terbitannya iaitu masdarnya ialah al-istilah. Maksudnya ialah kesepakatan ulama dalam penggunaan sesuatu lafaz pada makna yang tertentu, bukan makna yang digunakan dari aspek bahasa. Untuk memudahkan kefahaman, sebagai contoh, perkataan wajib menurut asal bahasa bermaksud sabit, yakni tetap dan lazim. Fuqaha bersepakat menetapkan bahawa perkataan wajib digunakan untuk memberi maksud ganjaran kepada seseorang apabila melakukannya dan mendapat balasan, yakni azab, apabila meninggalkannya. Berdasarkan maksud ini, mereka menyatakan bahawa mendirikan rukun-rukun Islam yang 5 adalah wajib. Mutakallimin, yakni ahli ilmu kalam, pula bersepakat dalam menetapkan bahawa perkataan wajib digunakan untuk memberi maksud sesuatu yang tidak dapat digambarkan oleh akal akan ketiadaannya.
Sesuatu perkataan apabila digunakan pada maksud yang telah ditetapkan oleh satu kumpulan pengistilah, ia menjadi perkataan yang hakiki berbanding yang lain. Seterusnya adalah ta'rif al-hadis menurut bahasa dan istilah. Ta'rif al-hadis menurut bahasa dan istilah. Pertamanya, al-hadis dari segi bahasa. Al-hadis dari segi bahasa. Jamak ataupun lafaz plural bagi hadis ialah ahadis. Jamak ataupun plural bagi hadis ialah ahadis. Perkataan ini digunakan secara umum pada beberapa maksud seperti berikut. Pertamanya, hadis bermakna baru, jadid. Lawannya lama, iaitu qadim. Kedua, hadis bermaksud berita ataupun khabar, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim pada kebanyakan tempat. Antaranya ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Buruj ayat 17. Hal ataka hadisul junud? Sudah sampaikah kepadamu berita tentang bala tentera? Juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nazi'at ayat 15. Hal ataka hadisu Musa? Sudah sampaikah kepadamu, wahai Muhammad, kisah Nabi Musa? Ketiga, hadis dari segi bahasa juga bermaksud percakapan ataupun perkataan, yakni al-qaul wal kalam. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan zalik. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, yakni Al-Quran, sebuah kitab yang seakan-akan ayat-ayatnya. Di sini, ahsanul hadis bermaksud ahsanul kalam, iaitu sebaik-baik hadis di sini bermaksud sebaik-baik perkataan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala lagi di dalam surah An-Nisa ayat 87. Waman asdaqu minallahi haditha? Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Di sini haditha bermaksud qaula. Penggunaan perkataan ini diriwayatkan dengan banyaknya dalam percakapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam, Inna asdaqal hadisi kitabullah. Iaitu sebenar-benar perkataan ialah kitab Allah. Selanjutnya, al-hadis menurut istilah. Al-hadis menurut istilah. Al-hadis menurut istilah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, sama ada perkataan, perbuatan atau takrir, yakni pengakuan, sifat fizikal, akhlak ataupun sirah, yakni perjalanan hidup, atau sesuatu yang disandarkan kepada sahabat ataupun tabi'in. Berikut adalah bahagian kedua dari segi ta'rifan mustalah al-hadis, yakni ta'rif ilmu mustalah al-hadis secara gabungan. Tadinya kita telah membincangkan
Bahagian pertama iaitu ta'rif ilmu mustalah al-hadis secara berasingan. Maka sekarang ini akan kita jelaskan pula, akan penulis jelaskan pula berkenaan dengan ta'rif ilmu mustalah al-hadis secara gabungan. Berdasarkan perbincangan yang lalu, dapatlah difahami bahawa ilmu mustalah al-hadis ialah nama bagi satu gabungan ataupun himpunan kaedah dan perbincangan mengenai hadis yang disusun oleh ulama untuk memelihara hadis Rasulullah SAW daripada sebarang pemalsuan, kesilapan dan pengubahsuaian. Ia berhubung kait dengan kekuatan hadis dari segi sanad dan matan, penerangan mengenai perihal perawi dan riwayah, yakni marwi, mengenai hadis al-maqbul, yakni yang diterima, dan hadis al-mardud yang ditolak, sahih dan dhaif, nasikh dan mansukh, dan sebagainya yang merupakan cabang-cabang disiplin ilmu hadis yang luas. Kesemua himpunan telah dijudulkan dengan pelbagai judul. Antaranya, pertamanya, Mustalah al-Hadis, Mustalahul Hadis. Keduanya, Mustalah Ahlul Athar, Mustalah Ahlil Athar. Ketiganya, Usulul Hadis, Usul al-Hadis. Keempat, Qanun Usulil Hadis, Qanun Usul al-Hadis. Yang kelima, Ilmul Mustalah, Ilm al-Mustalah. Keenam, Ulumul Hadis, Ulum al-Hadis. Ketujuh, Anwa'u Ulumil Hadis, Anwa' Ulum al-Hadis. Kelapan, Ulumus Sunnah, Ulum as-Sunnah. Kesembilan, Ilmu Dirayatil Hadis, Ilm Dirayah al-Hadis. Kesepuluh, Qanunur Riwayah, Qanun ar-Riwayah, dan nama-nama selain di atas. Walau bagaimanapun, istilah yang paling masyhur, paling banyak tersebar dan paling sesuai ialah istilah ulum al-hadis. Ulama menamakan buku-buku mereka dengan nama ini kerana ia bersifat menyeluruh, yakni komprehensif, dan merangkumi setiap sudut ilmu yang berkaitan dengan hadis dari segi pengumpulan, istilah, perihal, perawi dan lain-lainnya. Selanjutnya akan kita bincangkan pula ta'rif Mustalah al-Hadis. Ilmu Mustalah al-Hadis ini dengan bahagian ketiga iaitu perbezaan antara Anwa' al-Hadis dan Ulum al-Hadis. Perbezaan antara Anwa' al-Hadis dan Ulum al-Hadis. Wujud perbezaan yang tersembunyi antara sebahagian nama yang telah disebutkan, khususnya antara istilah Ulum al-Hadis dan Anwa' al-Hadis. Walaupun keduanya diklasifikasikan sebagai Mustalah al-Hadis. Para pelajar hendaklah mengenali perbezaan antara kedua-dua istilah ini sebagaimana berikut. Istilah Anwa' al-Hadis ialah pernyataan mengenai nama-nama istilah yang digunakan pada sesuatu hadis, di mana
perihal suatu hadis itu dipastikan. Sebagai contoh, hadis marfu' ialah nama bagi suatu hadis yang telah dikenal pasti berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala hadis mauquf ialah nama bagi suatu hadis yang diriwayatkan daripada sahabat radhiyallahu anhum. Maka berdasarkan keterangan di atas, sebahagian daripada anwa' al-hadis ialah sahih, hasan, dhaif, mursal, munqati', mu'dal, munkar, mu'al, muttarib, syaz, dan lain-lainnya. Manakala untuk ulum al-hadis pula, ulum al-hadis ialah pernyataan mengenai perbahasan yang menyeluruh dan umum. Setiap satunya membahaskan satu bahagian daripada bahagian-bahagian ilmu hadis. Contohnya, ilm ar-rijal, ilm al-jah wa ta'dil, wal ta'dil, ilm al-ilal, ilm mukhtalif al-hadis, ilm nasikh al-hadis wa mansukhuhu, ilm gharib al-hadis, ilm asbab wurud al-hadis, dan sebagainya. Justru ulum al-hadis tidak membahaskan perbahasan mengenai sesuatu hadis tertentu seperti hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan sebagainya. Manakala Imam Ibnu As-Salah di dalam kitab Ulum Al-Hadis tidak membezakan antara Al-Anwa' dan Al-Ulum, dan caranya diikuti oleh ulama yang datang selepas beliau. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, telah dapat kita selesaikan sesi perkongsian audiobook, bacaan kitab, pengenalan ilmu mustalah al-hadis ini. Untuk bahagian pertama daripada fasal pertama, iaitu ilmu mustalah al-hadis, ta'rif dan sejarahnya, dengan bahagian pertama daripada fasal pertama ini, iaitu ta'rif ilmu mustalah al-hadis secara berasingan dan gabungan. InsyaAllah di dalam sesi perkongsian audiobook yang ketiga nanti, jika diizinkan Allah, akan kita kongsikan pula bahagian kedua daripada fasal pertama, iaitu ilmu mustalah al-hadis, kepentingan, kedudukan, matlamat dan hukum mempelajarinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menggunakan kita kefahaman yang tepat dalam apa sahaja yang kita pelajari di petang yang berbahagia ini. Dan kita juga mendoakan semoga Allah melimpahkan sebesar-besar ganjaran dunia dan akhirat kepada penulis kitab ini, juga sesiapa sahaja yang terlibat dalam menjayakan penghasilan kitab ini, juga kepada kita semua. Semoga Allah berkenan untuk menerima usaha kecil kita dalam mempelajari
ilmu mustalah al-hadis ini sebagai sebahagian daripada amal soleh kita untuk nantinya menjadi bekal bagi kehidupan akhirat kita yang kekal abadi, insya-Allah. Sehingga bertemu lagi dalam sesi-sesi perkongsian selanjutnya. Jika diizinkan Allah, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas kesudian melapangkan masa untuk sama-sama mempelajari pengenalan ilmu mustalah al-hadis, menerusi sesi perkongsian audiobook untuk bacaan isi kandungan kitab Al-Muyassaru fi Ilmi Mustalahil Hadis ataupun pengenalan ilmu mustalah al-hadis oleh Syed Abdul Majid Ghari Hafizahullah dan terjemahannya oleh Dr. Zul Hilmi bin Muhammad Nur Hafizahullah dan Muhammad Hazim bin Husin Hafizahullah. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi-sesi perkongsian selanjutnya, insya-Allah.